Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat kita bertemu lagi pada malam ini. Kita ingin menceritakan tentang, cuba you tengok, kenal tak apa ni? Oh, saya dah bagi title. Ni tak bolehlah bagi brand ke apa-apa, okey. Tapi tak kisahlah. Ini saya beli kat supermarket. Anda pernah tengok? Ini namanya asparagus. Sebenarnya saya dah beli hampir dah lama ni, sebelum pergi umrah lagi. Sebab lama dah saya simpan bahan ni, dan jadi layu pun sebenarnya tu. Kalau tak masuk peti ais dah lembik lesu dah. Dia tak boleh tahan lama. Dan bila saya kata dia tak boleh tahan lama, ni adalah salah satu faktor kenapa dia jadi mahal. Nombor satu, tak boleh tahan lama. Nak bela dia, nak tanam dia, kata orang ambil 2-3 tahun baru nak boleh kita tuai dia, atau kita nak potong dia ataupun boleh dijual. Jadi petani-petani di Malaysia, kata orang, cuma dalam lingkungan 100 orang saja, 100 peladang yang sanggup buat di kebanyakannya di Cameron Highland. Faham? Namun di negara-negara barat, negara-negara seperti Eropah, dia tak mahal sangat, dia murah. Sebab nombor satu, dia asal usulnya daripada kawasan Itali, kawasan Rome, zaman-zaman Roman dulu, Greece, 2500 tahun dahulu, 2500 tahun dulu. You bayangkan dah terkenal asparagus ni, makanan-makanan yang paling popular. Dan ada hampir 200 jenis yang berwarna 3 yang the main one, putih, hijau dan purple. Saya belum tengok yang putih lagi. You pernah tengok yang putih? Mungkin ada kot. Hijau selalulah, hijau muda tu kan. Yang saya tunjuk tadi pun hijau kan. Yang purple pun ada, saya pernah tengok. Tapi walaupun nama asalnya ialah asparagus officinalis, nama-nama sains ni tak pernah yang saya boleh sebut kecuali mereka yang belajar ni lah, agriculture dan sebagainya. Baik, yang penting ialah, yang you kena tahu ialah harganya mahal. Itu kita kena tahu. Sebab kalau kita suka macam mana pun, sedap macam mana pun, kalau mahal, tak bolehlah nak makan setiap hari, betul tak? Walaupun boleh dimakan setiap hari, sama ada dalam bentuk raw, mentah, ataupun direbus, digoreng sikit, ditumis-tumis sedikit, dilayu-layu sikit, bagi panas pun sedap. Okey, nak buat salad pun boleh, nak buat sayur pun boleh, nak buat makan sebagai ulam pun boleh. Ada setengah orang buat yang Jepun buat tu apa? Tempura tu kan, you all kan lebih biasa dengan makanan Jepun ni. Sedap bukan main. Okey, kita bagi kat you kenapa asparagus ni. Kalau saya tahu daripada awal dulu, zaman datuk saya, mana ada asparagus, tak pernah dengar pun berkata asparagus. Saya datang ke ITM belajar jadi undergraduate pun tak tahu. Saya masuk Universiti Melaya pun jadi pelajar medical pun tak tahu. Pasal apa? Benda-benda yang orang kayangan makan ni saya tak tahu. Ataupun mungkin tak ada orang masak kat rumah pakai ni, asparagus. Celup tepung jadi tempura. Betul? Alright, tempura. Okey, baik. Nombor satu, dia kebaikannya yang paling saya suka, dan kenapa saya kata kalau aku tahu masa saya kena kanser dulu, saya nak makan ni, salah satu daripada makanan untuk orang kanser. Terkenal sangat. Rupanya ada kajian anti-kanser. Oh, dahsyat. Saya mulakan terus dengan anti-kanser. Walaupun yang ni orang kata pun dahsyat sangat you punya claim ni. Bukan claim saya, ni adalah kajian dan ada paper yang dah ditulis anti-cancer, terutama sekali breast cancer, colorectal cancer, lung cancer. Kenapa? Sebab dia ada satu bahan namanya saponin, SAPONINS, dan dia merupakan antioksidan yang terbaik. Ni asparagus ni antara yang top. Balik kepada khasiatnya, dia menjadi antioksidan yang terbaik. Dan saya nak bagi tahu tadi, dia adalah antara top 10. Dia panggil superfood. Tahu superfood tak? Superfood ni makanan yang top, yang ada macam-macam dalamnya, dan boleh menjadi, kalau you rajin makan ni, macam mencukupi kehendak seharian badan kita tu. Umpamanya saya kata apa dulu, seperti brokoli, ingat tak? Cauliflower, bayam, ini semua superfood. Apalagi moringa,
banyak superfood ni macam tu. Okey, mana taknya you cuba tengok khasiatnya ada folic acid. Ni folic acid ni saja terbaik. Nanti kalau saya cerita untuk orang pregnancy, untuk janin kita, folate ni memang the best. Lepas tu dia ada manganese, ada magnesium. Kalau you dengar bahan-bahan ada selenium dan zinc dalam makanan tu, you kena ambil dia, you kena makan dia. Selenium dengan zinc ni susah nak cari, tapi kalau dapat, dia antara yang terbaik untuk bantu kesihatan kita. Lepas tu ada copper lagi, ada potassium, ada kalsium, sodium, semua tu memang terbaik. Dan dia tinggi potassium dan rendah dengan sodium. Dan dia ada chromium, bagus untuk orang diabetes. Lepas tu ada vitamin A, C, E, K. You nak macam mana lagi? Bila vitamin B pula, selain daripada folate tu, dia ada vitamin B1, B2, B3, B5, B6 dan B12. Yang paling susah nak cari B12 lah sebenarnya, sebab orang yang rajin makan sayur-sayuran dan kurang makan daging atau benda-benda yang daripada seafood semua tu, kita selalu kekurangan B12. B12 amat mustahak. Dan dalam asparagus ada sedikit B12 walaupun tak banyak. Okey, dan dia boleh mengurangkan, nombor 3, radangan, anti-inflamasi. Di badan-badan kita yang selalu meradang, maksudnya selalu bengkak, sakit, gout, arthritis dan sebagainya, tu bagus. Okey, nombor 3. Nombor 4, dia boleh weight loss. Disebabkan satu batang yang saya cerita ni, satu batang ni, dia panggil satu spear, satu tombak ni. Dia macam tombak yang agak sederhana saiz, ada yang besar, ada yang kecil. So satu tombak ni cuma 3 kalori. Macam mana dia boleh rendah sampai macam tu, tak tinggi kalori, you boleh makan macam banyak? Sebab dia tinggi dengan fiber. Bila tinggi dengan fiber, dia dinamakan prebiotik. Maksudnya makanan untuk bakteria kita dalam badan ni menunggu-nunggu saja bahan makanan macam ni. Nampak tak? Dia bukan saja jaga badan kita, dia juga jaga kita punya kawan namanya bakteria yang baik-baik. Dia panggil prebiotik. Ada satu bahan namanya inulin. Inulin ni lah yang dikonsepkan dengan insoluble fiber. Dia ada yang tak larut, tak boleh orang kata apa, tak soluble ni, tak boleh diserap. Satu lagi yang boleh diserap, soluble fiber. Yang lebih banyak ialah insoluble fiber. Dalam batang asparagus ni 94% terdiri daripada air. So dia banyak air dalam tu. Bagus ni. Okey, semua ni bagus untuk weight loss. Baik, sambung. Dia ada, saya kata apa tadi, vitamin K, semua tu, dan bila dia ada potassium yang tinggi dan sodium yang rendah, dia bagus untuk blood pressure. Jadi tuan-tuan perempuan yang ada blood pressure, anda sekalian, inilah kawan dia. Okey, blood pressure dan diabetes. Sebab apa diabetes? Diabetes sebab dia ada chromium. Kita sambung dulu. Nombor 6, dia mengurangkan stres, meningkatkan energi. Dahsyat. Dia mengurangkan stres, meningkatkan energi. Bagi saya ni antara yang terbaik Tuhan jadikan. Lepas tu bagi mereka yang ada masalah digestion, pencernaan, masalah bloating, kembung, segah perut, dyspepsia. Dyspepsia ni kadang-kadang dia macam gastrik sikit kan. Sikit-sikit nak senak lah, nak segah lah, tak sedap je perut. Okey, dyspepsia ni selalunya orang makan ubat doktor atau farmasis bagi, tapi kita ada asparagus. Bagus. Baik, nombor 8 adalah untuk buah pinggang. Saya minat kepada kanser tadi, dan saya minat kepada buah pinggang. Anda mesti tahu, bila saya cerita, saya tak akan harap you akan suka atau minat pada semua dia punya jenis-jenis penyakit atau khasiat ataupun manfaatnya, tetapi you akan terbuka mata bila terkena kepada penyakit yang mungkin you sendiri ada, ataupun kawan you ataupun adik-beradik you sendiri. Betul tak? Jadi saya untuk diri sendiri memanglah kanser buah pinggang. Cukup saya terbuka mata lah, orang kata. Tergerak hati terus nak dengar ni. Dia ada konsep kidney detox. Mencuci buah pinggang. Dia ada konsep diuretics. Maksudnya kalau you sikit-sikit, kalau doktor nak bagi ubat pil air tu, pil kencing tu, tak payahlah. Kalau sikit-sikit, kalau dia kata awak boleh kencing tak, senang kencing tak, you balik makan asparagus. Sebab dia ada konsep diuretik yang ringan, bukan macam pil tu kalau makan wajib keluar kencing-kencing kan. Ini berarti bagus juga untuk tukarang lah.
Dia kalau masih lagi peringkat kecil-kecil awal-awal, senang sangat you main dengan asparagus. Sebab tu kalau you dah gajian dengan salary, you main dengan asparagus ni pula, wah memang cun lah. Cuma sikit lah, you jangan marah kalau you kencing nanti bau macam sulfur, tahu tak, bau macam busuk sikit lah. Tak apa kan, sebab you nak sihat kan. Okay. So please make sure kalau terbau tak elok sikit, setengah orang bau biasa je. Kalau banyak sulfur yang keluar daripada kidney you disebabkan banyak asparagus ni, janganlah risau, sebab ini adalah disebabkan ada satu asid namanya asparagusic acid. Daripada asparagus ni dia jadi asid, dia keluar sulfur ni yang berbau kencing kita tu. Satu lagi, pembuluh darah kita akan dijaga oleh bukan asparagus asal-asalnya, tapi dia kena convert, dia kena bertukar jadi ada satu bahan nama rutin. Rutin ni lah akan menjaga kebanyakan daripada pembuluh darah kita kalau kita rajin makan asparagus. Dan dia juga ada nama asparagines. Asparagine ni tadi ada kaitannya dengan blood vessel, pembuluh darah. Baik, kita sambung untuk orang pregnant. Tadi saya cerita juga ada kaitan dengan folate. Folate ni terkenal untuk menjadikan janin kita tu perfect, terutama sekali tulang belakangnya tidak ada neural defect. Maksudnya tidak ada tertinggal apa-apa, terbuka ke, tak tutup rapat ke tulang belakang. Masya Allah, kesian baby tu bila dilahirkan nanti. Okay. Untuk kulit pun bagus. Siapa yang nak awet muda, inilah dia antara makanan-makanan untuk awet muda. Dahsyat tak dahsyat? Jadi dia macam dahsyat dari segi ujung rambut sampai ujung kaki ni, daripada kanser sampai penyakit diabetes, penyakit high blood, kolesterol pun sekejap lagi nama kolesterol keluar kat situ, menurunkan tahap kolesterol pun. Tapi tentang kulit ni ada niacin, jadi baik untuk orang yang ada acne, ada masalah jerawat, kan dia juga antioksidan. Lepas tu orang perempuan lagi bagus kalau amalkan asparagus ni, sebab dia bagus untuk menses, untuk haid you, perimbangkan, dibalancekan kembali. Maksudnya dinormalizekan kalau ada masalah menses, masalah PMS, premenstrual syndrome, masalah-masalah macam cramp tu, semua tu bagus sangat. Okey, seterusnya yang ni untuk orang yang tak berapa fertile, maksudnya sukar mendapat zuriat dan sebagainya, cubalah. Kita tak menjanjikan, cuma ada klaim di dalam setengah kajian mengatakan asparagus meningkatkan fertility, meningkatkan konsep aphrodisiak, melancarkan peredaran darah di kawasan reproduction system kita tu. Jadi dengan dia punya konsep dari sudut ada orang kata sampai breast milk pun boleh improve. Dahsyat tak dahsyat? Okay. Soal libido ni very subjektif lah, saya tak berani claim semua ni. Tapi yang ni lebih kepada man sexual punya problem. Okay, man punya side. You tak minum alkohol kan? Kalau yang minum alkohol tu nak kurangkan you punya hangover besok pagi, yang mabuk-mabuk tu, dia orang ambil asparagus. Tapi dia bagus untuk liver. Itu ada kaitan dengan alkohol tadi. Maksudnya dia juga menjaga liver kita. Baguslah kan? Seterusnya, dia menjaga mata pula. Aduh, tadi kita ingat dah habis cerita kat atas, patah balik pula kat mata. Ada kajian yang mengatakan disebabkan dia ada vitamin A, vitamin B, dia boleh mengurangkan masalah katarak, masalah rabun malam, night blindness dan macular degeneration yang boleh membawa kepada buta semua tu. Tadi saya sebut anti-inflammation kan, untuk arthritis, rheumatoid arthritis terutama sekali yang teruk tu, yang berkonsep autoimmune semua tu. Ini adalah disebabkan ada niacin dalam tu dan ada bahan-bahan yang anti-inflamasi sehingga kan boleh mengurangkan bengkak-bengkak dan kesakitan. Alright, ada orang kena TB, ni makanan patut you rajin-rajin rapat dengan dia, sebab terkenal dia membantu mengurangkan masalah penyakit TB, tuberculosis.
Okey, kita habis. Sikit lagi dengan masalah neurodegenerative disease. Neuro means nerve. Otak kita boleh dibantu dengan asparagus mengurangkan masalah dementia, nyanyuk ataupun lupa-lupa, Alzheimer semua tu. Dan bagi mereka yang ada epilepsi, tahu epilepsi, sawan, tolong, kanak-kanak pun boleh. Yang ni bukan untuk orang dewasa saja. Baby bahkan digalakkan menjinakkan diri belajar makan asparagus sambil dia duk main iPad dia tu, you bagilah sebatang, suruh gigit kan, comel tu. Okey, dan saya dah kata tadi kolesterol boleh kurang, diabetes saya dah cerita, depression, sampaikan orang ada depression pun. Saya pun heran macam mana Tuhan jadikan cuma sebatang macam bentuk tak ada benda pun. Oh, by the way, daun dan bunganya jangan makan terutama sekali bunga dan ada biji buahnya tu jangan makan sebab itu racun. Yang ni ramai orang tak bagi tahu you. Nanti you pergi beli, tengok-tengok ada daun, ada bunga-bunga, ada dia punya buah-buah warna macam orange tu, jangan makan. Buah tu terutama sekali, biji-biji dia tu adalah racun. Okey, racun ni bukan untuk kita sebenarnya. Dia nak mempertahankan sebagai imuniti pokok tu daripada binatang lain. Ada manusia pula makan nanti. Tak adil lah kan. Ni saya dah bagi tahu awal. Lain pada tu, one of the best. Waktu malam ni topiknya asparagus. Asparagus. Kalau aku tahu dari dulu, aku makan dia hari-hari. You pergi beli banyak asparagus. Kalau pandai tanam sendiri. Bahkan di negara tropikal ni boleh tanam asparagus sebenarnya. Namun saya tak pandai tentang tanam asparagus ni. Anda tolong kalau dapat peluang pergi buffet, kalau orang belanja makan, order asparagus. Okey, walaupun kadang-kadang dia datang sikit je kan. Kalau hotel 5 star tu saya tengok, alah dia bagilah 5 batang macis. Lepas tu dia bubur design apa-apa, siap kau RM200. Baiklah saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita selesai dengan asparagus. Maka anda jangan lupa boleh kita tingkatkan ilmu kita pada malam ni, cerita pada ramai kawan, semoga mereka juga dapat manfaat. Jangan you simpan ilmu ni, okey? Sebab kalau tengok aja asparagus dari jauh macam tak ada 25. Saya bagi dia punya manfaat tadi, okey? Jumpa lagi. Jangan lupa kepada D&D Kids yang baru saya lancarkan 2 hari lepas. Saya terpaksa cerita berkali-kali supaya you tak lupa, sebab ni saya khaskan untuk kanak-kanak untuk dapatkan monolorin. Senang je, spray 3-4 kali pagi, 3-4 kali petang, beres. Tengok apa jadi pada cucu anak you nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.